Maksudnya konten tersebut perlu ada lebih pengkukuhan ataupun revision daripada pelajar. Contoh macam konsep yang high order thinking punya konsep. So kita boleh add on 3. Tak semestinya master mesti all the time tambah 3. Dalam master, Ya betul, itu garis panduan je, betul. Ya, supaya semua orang dapat fahaman yang sama lah, yang standard. Katakan diploma kita letak 1+1. 1 hour face to face ataupun VC, virtual classroom, plus 1 hour. 1 hour depend on the topic. Kalau topik itu merangkumi konsep-konsep yang besar dalam lingkungan diploma, we can add 2 hours or we can add even 3 hours. So depend on the context. That is number 2. Yang ketiga tentang isu di Tian-Tian tadi. Pandangan saya lah, cadangan saya lah. Pertama, identify pelajar. Berapa dulu? Get the data first. Berapa dulu yang can go async? Berapa yang boleh go for synchronous? If you have like more people can do async, you do async for all. Sebab apa kita kata macam tu? If you do asynchronous and synchronous, ada akan benda yang left out because kita tak masuk interaction hour, kita tak plan. Ini yang kegusaran yang kita semua kena fikirkan. Kenapa saya cakap macam tu? Basically for VC or PR, 1 jam virtual classroom dan 1 jam pre-recorded, dia punya SLT lebih kurang sama. Tak ada penambahan apa-apa pun. Kenapa saya kata begitu? Katakan 1 VC, 1 virtual classroom dengan kita akan tambah 2 jam preparation student sama ada sebelum kelas ataupun selepas kelas. Untuk 1 pre-recorded, 1 hour pre-recorded punya activity. Dalam pre-recorded tu it can be self lecture punya recorded, you can put in animation. It's about a combo of asynchronous. Asynchronous tak semestinya 7 minit je kita kata kelas kita. Dia ada a lot of things that you put in combo. But however, when you calculate the preparation time, kita kena kira the multiple view. 1 jam hour of video or combo of it, we have to add at least, katakan sama juga complexity. Katakan saya tambah 2 jam multiple view. What does it mean by multiple view? Oh, nanti pelajar dia akan revisit the video. Oh, pelajar akan berhenti dan memahami dan rujuk benda-benda lain. So, more or less the VC ke PR ke, dia punya SLT will be approximately the same. What can make difference is the interaction hour that you have to put in. Add in, my suggestion, add in interaction hour. 1 hour pun dah cukup dah untuk dia berinteraksi dengan kita, especially for the the asynchronous. Macam mana nak interact? Tak ada internet. Budak-budak susah nak download video bla bla bla. We have a lot of social media that we can do for interaction. For instance, Telegram, for instance, WhatsApp, for instance, Facebook, for instance, apa lagi? Instagram, you can go Twitter. There's a lot of social media where we can use for the interaction. Yang tu yang ke 1, 2, 3. Tu je lah Syakira. Alright, okay, thank you Dr. Syakinas. Itulah sebagaimana yang kita dah bincangkan dalam JKPA, sebenarnya kita sebab di tengah semester, jadi perubahan yang kita dicadangkan adalah perubahan yang bukanlah kita buat tengok balik semula, cuma kita cuba update saja, kita kemas kini sahaja apa yang kita boleh ubah daripada perancangan asal. Jadi itu yang dipersetujui dalam JKPA dulu, sebab kalau kata kita nak melihat daripada awal, itu melibatkan maybe untuk semester 201 yang kita betul-betul kita merancang kepada keseluruhan, maksudnya perubahan. Tetapi untuk yang ini mungkin kita melihat kepada apa perubahan yang boleh kita buat berdasarkan perancangan dulu. Namun begitu, walaupun kita kata minimum, kita kena pastilah bahawa pelajar dapat mengikuti apa yang kita rancang itu dengan baik, ya. Okey, jadi saya nak kongsikan tentang pembelajaran takadun gantian. So jangan bimbanglah dari segi pelaksanaannya, dia tak wajib lagi sekarang. Bila kita merujuk kepada pembelajaran teradun gantian, ini berdasarkan kepada dokumen NEPTA lah yang UPSI pun telah luluskan. Apa beza dia dengan sebelum ni? Kita sebelum ni dah buat blended learning. So ini sebenarnya melihat kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengadilan Tinggi, PPMPT 2015-2025, di mana dia ada beberapa inisiatif, dan inisiatif pertamanya
dan ia melibatkan kepada lonjakan ke-9 Global Online Learning. Jadi antaranya melibatkan inisiatif yang pertamanya adalah untuk menjalankan ataupun mempunyai kursus-kursus yang dijalankan secara blended learning. Itu adalah inisiatif yang pertama. Dan untuk blended learning ini, MEPTA dipertanggungjawabkan untuk merancanglah fasa-fasa pelaksanaan pembelajaran teradun ini ataupun blended learning ini, di mana 2015 sampai 2019 adalah untuk pembelajaran teradun sokongan, iaitu untuk kita mula membudayakan, dan bermula daripada hujung tahun lepas sampai seterusnya adalah kepada penggantian iaitu sesi PNP bersemuka digantikan dengan online learning. Jadi dan dia ada satu prinsipal yang dipegang semasa pembinaan pembelajaran teradun gantian, iaitu pelajar berada di kampus tetapi ataupun pelajar tu memang dapat line, pelajar dalam keadaan situasi mereka semua ada line, ada wifi, mungkin mereka ada di kampus, tetapi maksudnya pembelajaran boleh berlaku lah, tetapi tidak diadakan pembelajaran bersemuka. So itu adalah prinsipal dalam pembinaan PTG. Sebab tu dalam untuk pelaksanaan dalam semasa tempoh COVID-19 ini, PTG ini tidak diwajibkan pelaksanaannya, sebab kita tahu dalam keadaan pelajar di merata tempat, jadi accessibility itu berbeza dan dia menimbulkan sangat banyak variable lah untuk kita fikirkan dalam keadaan ini. Jadi itu keadaan orang kata pembinaan ataupun dia punya assumption dalam masa pembinaan PTG adalah begitu. Jadi maksudnya dalam keadaan itu everyone can learn. Jadi dalam apa yang diganti? Okey, yang diganti adalah sesi bersemuka diganti dengan online learning. Okey, dan dia datang dengan 40-40-20 40-40-20, di mana yang asal dulu adalah 1, 40, 35, 20, di mana yang 5 tadi, 1 adalah bahan, bahan itu ditambah 5 tu untuk aktiviti. Jadi ini adalah bahan, aktiviti dan juga pentaksiran. Jadi itulah mendapat formula 40, 40, 20. Tapi adakah semua kursus ni nak buat PTG? Soalan dia. Tidak, buat masa ini tidaklah wajib untuk semua kursus buat. Namun dalam satu-satu program, ini adalah peranan dalam program kita mengenal pasti mana kursus yang boleh menjalankan PTG, minimum mesti buat 30% yang kita buat sebelum ni lah. Minimum 30 itu adalah yang wajib. Tapi sejauh mana kita nak buat tu, itu ada dia punya julat dia, iaitu 30 hingga 79%. Boleh ke satu kursus itu nak laksanakan online? Boleh. Tak ada isu ke dengan ODL? Tidak ada, sebab ODL 60% dijalankan secara online. Online tu statusnya 80 daripada pelaksanaan satu kursus ini dibuat secara online. Tapi yang untuk PTG ini maksimum hanya 79% sahaja yang dibuat secara online. Jadi dia kategori dia masih dalam bukan kursus online. Jadi dalam penggantian ini pensyarah boleh membuat online itu dalam julat 30 hingga 79%. Namun begitu diharapkan bahawa ada satu ketentuan lah, maksudnya semasa merancang setiap semester tu biarlah dari segi peratus PTG itu tetap. Contohnya sebab kita boleh buat 30 hingga 79. Saya tunjuk sini. Contohnya ini untuk kursus yang 1 kredit di mana minimum dengan 30% tadi, daripada 40 jam penawaran untuk satu kursus itu, 12 jam sahaja yang dibuat secara online. Daripada 12 jam itu kita bahagikan kepada formula tadilah 40, 40, 20, iaitu 4.8 jam untuk bahan, 4.8 jam untuk aktiviti dan 2.4 jam untuk assessment. Okey, ini untuk 1 kredit dan ini adalah untuk 3 kredit. Jadi kalau 3 kredit, kebanyakan khusus undergraduate kita 3 kredit, bermaksud daripada keseluruhan penawaran program kita 36 jam dijalankan secara online dan nisbahnya 14/7 ataupun 8 lah, lebih kurang masanya. Jadi ini adalah untuk yang minimum. Dan maksimum kalau kita nak buat, kalau nak masih lagi kursus kita ni dalam bentuk PTG,
adalah maksimum 79%. Okey, untuk satu kredit kalau 79% daripada 40 jam, 31.6 jam adalah secara online. Okey, dan untuk 3 kredit 9.4.8 jam. Jadi untuk kita yang berbaki 9 minggu ini memang kita tak akan mencapai maksimum ya 79%. Tapi bagaimana kalau semester depan? Sebab kita ada persediaan ataupun nasihat yang telah pun memberi nasihat untuk membuat persediaan sesi PNP untuk tiada sesi bersemuka sehingga hujung tahun. Jadi pelaksanaan ataupun perancangan ini saya just bagi satu worst case scenario lah ya, bukan maksudnya saya cakap ni maksudnya dia akan jadi, tapi satu worst case scenario. Kalaulah semester hadapan 201 kita kena jalankan online sepenuhnya. Jadi dia akan jadi 100% online, maka PTG tidak lagi boleh digunakan. Ya, dia kena guna online punya kaedah. Ya, jadi PTG ni dalam keadaan 30 hingga 79% dan dia punya secara prinsipnya pelajar tu semuanya sepatutnya everyone can learn waktu tu. Ya, jadi dalam keadaan situasi krisis sekarang ni dia jadi lain sikit. Okey, bila melibatkan ini, saya nak tunjuklah Excel yang kalau yang siapa yang dah biasa tengok ni, kalaulah Excel kita kira yang dulu ni yang tak ada online ni, kita dah kira untuk setiap satu ni dia ada dia punya percentage untuk pencapaian setiap satu ni, berapa dia punya CLO semua kan. Ini adalah dan ini untuk 120, berapa assessment kita, berapa weightage dan sebagainya. Tapi untuk PTG saya dah melihat bagaimana dia boleh digunakan sebab ini saya ambil kira keperluan performa ya, sebab buat masa ini memang daripada BPQ sebagaimana yang dapat email tidak ada perubahan dalam struktur performa itu sendiri, cuma perubahan yang dinyatakan tadi sahaja yang berubah ya. Jadi dalam keadaan tadi kita masih lagi boleh memasukkan elemen-elemen yang diperlukan iaitu guided dan guided ya. Jadi ini untuk 5 minggu pertama dan ini adalah topik yang ini untuk 5 minggu seterusnya. Jadi kalau kita tengok di sini dalam performa kita dia ada guided dan guided. Okey, bagaimana dalam keadaan tertentu kita masih lagi memantau pelajar kita ya. Kita bagi bahan tapi kita ada masa untuk kita pantau sama ada pelajar tulis dalam forum ke ataupun kita teks dia dalam SMS ke dan sebagainya. Begitu juga dengan aktiviti. Masih ada lagi. Ini adalah yang saya rasa yang concern daripada Dr. Syakinas tadi ya, iaitu kita perlu ada hubungan ataupun kita memantau ya setiap satu individu, sebab kalau dalam performa tadi kita nampak satu number je, dia tak nampak dia punya pembahagian ya. Jadi kalaulah tengok di sini, kalau pengiraan semuanya, kalau kita fokus kepada C, E, guided ya, F dan H. Jadi ini adalah kolom yang berkaitan dengan guided ya, C, E, F dan H. Okey. Jadi ini adalah keseluruhan masa penyampaian. Kalau kita kira yang ini ya, guided 11 campur 2 campur 12 campur 17, kita akan dapat 42. Jadi kalau kita tengok balik kepada kita punya penjadualan kita, iaitu bagi satu kursus yang 3 jam kredit, 14 jam kuliah ditentukan, sebenarnya itu adalah untuk kita masa untuk kita buat facilitation lah dengan student kita, sama ada kita buat face to face ataupun sebagainya. Jadi dengan mengambil kira ini, kita masih lagi memberi masa 42 jam untuk membuat guidance lah ataupun bimbingan kepada pelajar kita. Jadi ini semua telah pun diambil kira lah, yang saya cuba tambah baik daripada table ini, dan dari segi penyampaian pentaksiran ada online dan dikira di sini macam mana daripada apa yang saya rancang tadi daripada kolom material, guided dan guided, activity guided dan guided, dan juga assessment akan dapatlah ini 40-40-20. Kalau dilihat di sini, dia mematuhilah 40-40-20 sini, dan status PTG saya yang saya rancang contoh di sini, contohnya adalah 63%. So dia tak lagi mencapai maksimum. Tapi saya just tunjukkan sebab isu ni dibangkitkan, tapi jangan risau, tidak perlulah sampai keadaan ini, tapi bagi sesiapa yang explore dan nak laksanakan untuk PTG ini dibuat ya. Jadi tapi concern kita untuk kita memberi guidance pada student tu adalah
perlu. Ya, jadi mungkin boleh ke menjawab soalan tadi. Tapi yang tu detail lah, tapi kita tak adalah nak membuat satu perubahan total kepada kita punya performa sebab kita dah endorse. Jadi sekarang ni yang the remaining 9 minggu sahaja yang perlu kita lihat lah, kita rancang. Sepatutnya perancangan bagaimana nak menggantikan face to face, dan kita merancang betul-betul lah macam mana supaya bila kita buat sesi tu pelajar betul-betul boleh ikuti. Okay, ada soalan? Saya sedikit confused lepas Dr. Syakinas bagi ulasan tadi, sebab kalau ikutkan Dr. Syakinas, dia kata kalau virtual learning, kalau kita buat yang video yang synchronous tu kita divideokan, itu pun dikira sebagai L juga. So bila kita buat pertukaran pada SLT tu, so kita letak pada L kekal ke ataupun kita tukar kepada face to face others? Kalau ikut daripada perbincangan hari itu, kita menggunakan others, ya, yang kita pergi ke setiap fakulti pun sebab dia menggunakan mekanisme others. Tapi saya tak apalah, based on this issue, saya akan bincangkan balik semula sekiranya nak letakkan pada L, ya. Jadi kalau apa pun nanti besok kita akan bagi final version lah kepada fakulti. Alright, thank you. Alright. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, Saidah. Nak bertanya tentang assessment. Katalah macam subjek biasa kita dah tetapkan 40% untuk final exam. Kalau yang ikut kali ni, kita kemungkinan boleh pilih sama ada nak buat open book test, open book exam ataupun project. So kalau macam dalam performa tu, adakah kita perlu usik kalau kita pilih project untuk kita punya assessment final, adakah kita perlu usik nilai final exam tu untuk dibawa kepada project bagi ditukar di dalam CA ataupun bagaimana, Dr. Syakira? Okey, kalaulah terima kasih Saidah. Kalau saya tengok, kalau tunjuk kepada saya punya SLT tadi yang detail tu, okey. Kalau kita tengok di sini, percentage yang sangat tinggi kepada CLO yang pertama, ya. Dan kita lihat di sini dia punya overall SLT dia untuk CLO pertama ni adalah 67 jam, dan saya di sini ada special project, ya. So di mana special project ini kalau kita lihat dia dah pun merangkumi maksudnya dari segi pembelajaran dia tu dah ada, dia dah buat. Jadi kita semasa nak memberi ni, kita sebenarnya bila kita nak buat final assessment ni, kita nak menguji pencapaian hasil pembelajaran CLO pertama. CLO pertama tu kita nak measure, kita nak mengukur pencapaian hasil pembelajaran yang pertama, dan yang ini sebenarnya telah pun dikira untuk keseluruhan lah, dan kita telah letakkan percentage untuk exam di sini daripada keseluruhan masa yang pelajar peruntukkan bagi mencapai CLO tersebut. Jadi dari segi percentage tu, masa, ya, saya dah sebut tadi tentang masa tu kita ambil kira untuk dia prepare the final. Jadi bila kita nak memberi satu projek tu, biarlah satu projek tu ada kesinambungan lah daripada, ataupun dia boleh mengaplikasi ataupun dia boleh mensintesis daripada apa yang telah pun dia buat. Jadi projek dia of course projek yang bukan maujud, kan, bukanlah benda yang boleh dipegang. Kalau tidak, macam mana kita nak access, kita nak access dan assess juga perkara yang dihasilkan tu. So yang tu kena fikirkan, cuma maksudnya deliverable of assessment tu kita kena fikirkan, tapi dari segi masa sepatutnya kita dah merancang dekat sini, and it shouldn't be any problem lah, sepatutnya dia reflect. Pada Kak Syah yang saya dah tanya tadi, boleh tak tukar komposisi? Sebenarnya komposisi tak boleh diubah. Komposisi tak boleh ubah lah, percentage tu memang tak boleh ubah sebab dia SLT tu dah reflect, kan. So memang komposisi final tu memang tak boleh ubah. Strategi penilaian itu yang berbeza-beza, kan? Approach penilaian kita yang berbeza. Katalah 40%, kita nak menilai, kata 30% tadi, kita nak menilai kita punya CLO yang pertama, cuma assessment kita dah ubah daripada final exam kepada alternative assessment yang kita pilih. Tapi saya kongsi di sini adalah alternative assessment sebab saya memikirkan keadaan pelajar kita yang pelbagai. Tetapi mungkin kalau kita tengok pelajar kita ni memang tiba-tiba satu grup tu memang semuanya high
high speed. Jadi kita nak buat online pun tak ada masalah kalau kita nak buat online assessment. Tapi again nak buat online assessment kita kena ambil kira lah maklumat pelajar tu. Jadi dalam keadaan sekarang maklumat pelajar adalah sangat penting untuk kita dapat dahulu. So berbalik pada soalan saya tadi, so bermaksud kalau final exam tu 40% tu kalau kita tukar kepada alternative assessment yang Dr. Syakira tunjuk tadi, so kita kena tukar constructive alignment dia tak nanti dalam kita nak buat dekat MySIS tu 40% tu kita kena tukar tak kepada projek dan sebagainya. Dia kena tukar nama lah kan, dia tukar nama sebab dulu kita ada final exam. So sekarang ni ada perubahan lah bentuk kita dah lain. Bentuk pentaksiran dah lain. Jadi kita menggunakan bentuk pentaksiran yang berbeza, so ubah yang dekat situ lah tapi percentage dia tak ubah kan. Okey. Terima kasih. Sama. Macam ni Syakira, boleh tak tengok Syakira punya, PPA punya timeline tadi tu? Okey, macam ni. Ini mungkin agak ke depan sikit lah daripada apa yang kita sedang bincangkan. Tinggal lagi, this document is very important for all departments. Thank you Syakira for sharing with us this timeline. Sebab apa saya punya concern ialah kalau kita tengok pada kolom K, L, F, tu tak ada masalah kan? Kalau kita tengok pada kolom N, kalau kita tengok kolom N, kolom O, P, Q. Okey, kalau kita tengok pada Q18. Kita tengok pada Q18 di mana akan ada pengeposan jika bahan jika berkaitan. Sebab kemungkinan besar saya ada 2 orang pelajar yang tidak mempunyai akses internet dan bila kita nak buat pengeposan bahan ni pada Q tu, Q dan R tu, itu minggu ni sekarang apa? 5 sekarang ni week -5. 5 sekarang ni lagi 3 minggu. 3 minggu. Okey, lagi 3 minggu berarti kita kena sediakan bahan-bahan. Contoh, sebab saya tahu pelajar yang saya maksudkan ini, dia agak remote tempat dia. So mungkin course packet, kita kena hantar dia course packet with love. So dalam course packet tu saya dah ada dalam kepala saya dah. Saya akan bagi dia printed material. Kita jangkakan orang ni tak ada printer. Kita akan bagi dia thumb drive with love juga. Bagi semua and then course module. Dan dokumen-dokumen ini kita perlu sediakan pada -5, -4, -3 at least. Dan di rumah masing-masing, rumah saya pun bukan cyber cafe. Dan kita punya printing kita tak that good because we don't work at home. Kita banyak bekerja di office. Contoh macam nak buat cetakan, nak fotokopi di jabatan. Berarti adakah kebenaran daripada Puan Dekan, are you here? Kita benarkan pensyarah bertugas di pejabat dengan secara berperingkat dalam limit masa untuk menyempurnakan bahan-bahan ini sekiranya ada keperluan dari pelajar. Yang tu kita nak jelaskan polisi hadir untuk menyiapkan sebab saya tengok post tu dia dekat nak raya tu Dr. Syakinas. Nak raya lagi. Itulah. Itu je saya kira. Thank you. Okay, thank you Dr. Syakinas. Puan Dekan, kalau ada macam mana kalau permintaan pensyarah kita ni nak dibenarkan ke office ataupun kita nak ada satu macam dipusatkan, ada yang hantar bahan je kepada individu tersebut dan individu tersebut print ke macam mana? Sementara tunggu Puan Dekan bagi jawapan, saya nak tanya juga perbelanjaan untuk beli pen drive tu siapa yang tanggung? Kalau kita kena post. Okey. Terima kasih soalan tu Dr. Tian. Perkara ini sebenarnya memang telah pun dibincangkan dan fakulti akan membuat urusan tersebut. Namun begitu saya tahu bajet fakulti pun terhad. Ada fakulti juga menimbulkan isu ini. Ada yang PPA apa yang kami boleh bantulah kita boleh maklumkanlah ke pihak atasan untuk mungkin ada satu ataupun di peringkat pengurusan lah yang untuk pembelian secara pukal lah untuk semua fakulti, berapa bilangan thumb drive dan sebagainya lah untuk dibeli dan diberi kepada pelajar. Jadi itu yang kita boleh cadangkan lah. Dr. Syakira, Puan Dekan dah tinggalkan meeting ni, dia tak ada, tapi dia cakap
Drive semua tu peruntukan fakulti. Memang fakulti yang tanggung. Okey. Tak ada bertanggung segitu. Okey. Dari segi tu printing tu Dr. Husni? Yang itu nanti sebab selepas PKP ni pun bukan semua orang boleh datang ke office serentak. Dia akan ada senarai, dia akan ada beberapa orang. Jadi bila siapa yang datang tu boleh guna printing dan sebagainya lah. Okey. Saya rasa idea Syakira tu mungkin yang lebih baik kot. Di mana kita dah prepare siap-siap di rumah bahan. So ada staff di sana yang akan print it out. Sebab Tambrah kalau ada kat sana, so berarti staff di office akan masukkan dalam Tambrah tersebut dan kita bagi alamat dan bahan-bahan, so dia cetak. So jadi dia boleh package with love tu course packet Fakulti Sains dan Matematik, nampak profesional lah, bukan macam bungkus barang Shopee ni. Shopee pun profesional apa. So bungkus elok-elok, jadi kita standard jugalah kita punya packaging tu. I think good idea Syakira kalau kita ada one stop center di fakulti. So yang tu mungkin boleh dicadangkan ke peringkat fakulti lah kan. Maksudnya kat sini kita pun ada pengurusan kita. So mungkin boleh dibincangkan lanjut lah mungkin perkara ni kan. Okey, ada lagi soalan ataupun cadangan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Aisyah. Ya Dr. Aisyah. Saya nak bertanya lah, yang kita bincangkan sekarang ni adalah pelajar degree kan? So dan kita akan juga bergerak untuk pelajar diploma bulan Jun nanti. Bagaimana? Bulan Julai dah ubah dah takvim. Oh, tak pergi ke Jun lah. Ya. Okey. So jadi tak, sebab sebenarnya saya nak bertanya. Preparation kena buat juga doktor, ya. Kalau Julai tu jauh lagi lah, sebab saya ingatkan bila Jun, so material saya betulkan takvim tu baru cadangan lagi sebab dia kena tunggu Senate endorse dulu. Kena tunggu Senate. So tunggu Senate lah. Kita tunggu Senate maklum kenapa ya. Okey, so maksudnya penghapusan material tu nanti akan ada penjadualan lain lah ya Doktor ya? Lain. Yang ni untuk sebenarnya perkongsian ni kan sebenarnya kita dah memang semasa JKPA memang semua fakulti dah dapat. Sebenarnya dalam saya punya slide presentation tadi ada sheet yang berbeza. So kita ada sheet untuk 192, sheet 201 dan sheet untuk master semua ada sheet untuk dan juga 201. So ada dalam tu boleh rujuk. Okey. Terima kasih Doktor. Hello, Assalamualaikum. Saya Kadri. Ya, Dr. Kadri. Okey, saya nak bertanya, untuk maklumat survey yang dihantar kepada pelajar berkenaan dengan internet accessibility, adakah akan diberi kepada pensyarah atau pensyarah kena buat survey lagi sendiri? Okey. Berdasarkan soalan, saya rasa doktor mungkin dah browse kan soalan-soalan dalam tu. Sudah. Dah browse kan? Dah browse. So hari ni tarikh tutup. Okey. So far untuk Fakulti Sains Matematik hari ni saya belum sempat cek, tapi sampai semalam dalam 1,003 yang respon. So kita tahulah student kita overall masters, yang top courses, diploma dan juga undergrad berapa ribu. So kita buat masa ni memang dalam 1,003 lah. So, nanti dalam insyaAllah lepas ni saya akan update lah semua dekan-dekan apa bacaan sekarang. Cadangannya memang malam ni kita akan tutup. Tapi menjadi kerisauan saya buat masa ini, data yang kita dapat sampai pagi tadi, saya tak sempat nak analyse, cuma saya dapat tengok berapa responden, baru 8,000 lebih sikit. Jadi itu yang membimbangkan saya sebab population kita lebih 20,000, takut ramai yang tak masuk, yang masih lagi tak isi. Tapi kalau daripada fakulti kita 100% ataupun persentase yang tinggi, dan alhamdulillah kita tak perlu nak kejar lagi student kita nak tanya siapa yang tak ada. Itu satulah yang menjadi satu kebimbangan saya buat masa ini, takut data tak cukup untuk kita buat keputusan. Tapi dari segi menjawab untuk dipulangkan kepada pensyarah, nanti semua result untuk akan dipulangkan kepada fakulti, nanti fakulti akan sort out especially those student yang perlukan tadi ni special package with love tadi tu, memang akan fakulti akan take note untuk menyusun bajet dan sebagainya. Saya kira mungkin kita boleh minta semua pensyarah-pensyarah yang ada kat sini teks kat student kita lah untuk respon prosedur tu. Saya dah tag pada grup pelajar saya dan banyak respon lah.
Ya, saya memang saya pun ada bagi reminder, saya kata kalau dah isi tak apa, tapi tak perlulah walaupun dapat daripada pensyarah lain, isi sekali je lah. Jadi saya ingatkan mereka lah, yang penting mereka isi. Itu je. Sebab takut nanti dia orang dapat banyak daripada 5 lecturer, langsung dia orang tak isi sebab dia orang rasa macam ini pun hantar, perlu isi yang mana satu kan. Jadi kita cakap isi sekali je, tak kisah daripada mana-mana lecturer. Ya, sebab memang data tu sangat kita perlukan lah untuk kita buat decision, untuk kita merancang. Okey, soalan berikutnya, soalan kedua, saya nak tanya, kalau dalam performa tu tak buat langsung face to face, maknanya tak ada buat, memang tak boleh nak buat press conference. Student tu memang line teruk lah kan. Maknanya macam, yelah mungkinlah separuh ada internet, separuh lagi ada internet yang jadi pensyarah dibuat decision tak payah langsung kita buat kosong dekat face to face tu, just pukul semua sama rata lah semua orang. Non face to face. Boleh tak sebegitu? Boleh, sebab kita dah ambil kira keperluan pelajar kan, dan tapi kita adalah mekanisme macam mana kita nak guide pelajar kita tu, walaupun kita tak ada face to face, tapi kita selalu sering minta dia orang post dalam forum ke, ataupun kita contact mereka, ataupun mungkin dalam keadaan tertentu mungkin kita minta dia orang video something untuk post kat kita untuk kita pantau contohnya apa keperluan. Boleh Dr. Kadri, sebab perancangan tadi mengambil kira semua pelajar. Jadi bila buat asynchronous, maka semua orang tu diambil kira lah. Saya macam berpandangan mungkin Dr. Kadri mengambil kira semua, jadi memilih asynchronous. Betul macam tu kan? Sebenarnya dari bahagian saya juga, sebab saya di rumah tak ada, katalah PKP ni berterusan, saya di rumah pun tak ada internet yang limited, saya database. Jadi 1 jam conference macam ni mengambil data 1 gig. Saya faham. Betul, saya faham. Itu antara yang ada tekanan. Betul. Itu antara yang kita sebagai pensyarah kena fikir juga kalau kita nak buat synchronous lama-lama kan, sebab student kita pun dia punya kewangan dia terhad. Kalau kita buat synchronous, dia nak kena top up every time. Kan, sebab bila ni katalah session 1 jam nak kena top up lagi lah. Kan, jadi itu antara yang yang kita boleh fikirkan lah bila pelajar-pelajar kita kan, mereka di tempat yang berbeza. Kadang-kadangnya memang daripada survey tersebut saya rasa saya tengok sangat ramai yang menggunakan hanya data daripada handphone sahaja. Daripada yang ada laptop tu tak ramai, separuh kot agaknya daripada yang ada handphone. Jadi itulah situasi keadaan pelajar kita nanti. Jadi kita kena fikirkan macam mana kita nak merancang untuk mereka. Jadi kalaulah aktiviti tu banyak macam, mungkin kalau kata minta dia buat post satu-satu video tu, itu juga kita kena guide dia lah supaya dia bagaimana dia nak tapi student kita kadang-kadang dia lagi orang kata advance ya, bagaimana nak kecilkan file dan sebagainya dia tahu, ataupun nak memudahkan mereka mungkin kita bagi link yang tertentu, pautan yang tertentu untuk mereka kecilkan video dan hantar kepada kita lah untuk save cost dan sebagainya. Jadi cuma satu keadaan ni lah, bila PKP kita ni mungkin PKP akan lifted, mungkinlah katakan lifted selepas raya katakan. Tetapi yang tak dibenarkan adalah mass gathering dan social distancing kena kekalkan. Jadi itu dua perkara, bermaksud kalau keadaan itu berlaku, pelajar kita yang tak ada signal tu, kita doakanlah ya, dia mungkin dah boleh keluar pergi CC dan sebagainya, cuma dia mesti mengekalkan social distancing. Jadi itulah mungkin satu keadaan kelak yang mungkin boleh membantu kita, kekusutan kita memikirkan bila kita nak buat assessment nanti, macam mana mereka nak pulangkan balik. Mungkin by Ogos macam tu orang dah boleh keluar, cuma kena tak ada mass gathering, kena ada social distancing dan sebagainya. Allah Alam lah, mungkin ada prosedur tertentu. Jadi cuma bila kita prepare ni kena prepare for the worst lah. Tapi untuk assessment kita ada lagi masa selepas raya untuk kita buat vetting ya, iaitu pada minggu ke-9 buat vetting. Jadi kat situlah kita punya final assessment, tapi buat dalam bentuk yang macam mana tadi, cara penghantaran dia tu ya. Tapi dari segi projek tu memang kita dah gantilah sama ada ia adalah open book ataupun special project. Syakira, boleh tak nanti PPA bagi infografik on that timeline?
Yes, itu kita memang dalam proses sebab dia lulus hari Isnin. So dan kemudian start hari Isnin kita menyusun ni lah kita punya aktiviti ni. InsyaAllah kita akan infografik tu kita akan specialize untuk pensyarah je lah. So yang those yang tak related dengan pensyarah tu kita akan keluarkan lah daripada untuk pensyarah. Jadi dia punya timeline tu dia untuk semua kan, dia cover untuk pentadbir, pensyarah dan sebagainya. Tapi nanti untuk pensyarah kita akan buat satulah yang untuk specialize untuk pensyarah. Doktor boleh share yang proforma tadi khusus untuk CLO yang mana dia adalah psikomotor boleh tak? Proforma tadi Yang mana merujuk kepada CLO psikomotor. Kami nak tengok cara SLT tu, jam tu diletak di mana. Okey. Untuk psikomotor sebenarnya saya gantikan dalam bentuk video. Student tengok video dan dia orang kena ada buat aktiviti dia orang lah, sebab tu ada guided dengan non-guided. Nak yang daripada proforma tadi Okey, contoh dia tadi yang ada praktikal kat sini kan, P. So P ni saya dah pindahkan dekat dia punya aktiviti ni. Saya bagi video plus ada independent learning kat sini. Okey. Saya tambahan di sini. So semua tadi dipindah ya? Pindah. Dia memang tak ada lagi. Itulah sebab baru ni pun saya rasa dekan dah hantarkan kepada semua jabatan kan, mana-mana kursus yang masih memerlukan face to face kan. Ada tak daripada fakulti sains matematik yang masih memerlukan face to face, maksudnya pelajar kena datang dan sebagainya. Jadi kalau dalam kes yang macam tu kalau tak ada, dan kita boleh buat kat sini lah. Tapi kalau katalah pelajar itu final year yang kita nampak dia memang kalau kita ubah ni pun dia memang tak boleh nak capai, dia memang ada lag, mungkin kita boleh di peringkat jabatan usulkan kepada fakulti untuk pelajar ini mungkin tak ramai lah kan, mungkin satu batch lah yang final year tu untuk dibuat apa-apa aktiviti. Contoh yang saya dapat daripada FTV contohnya, mereka ada kena melibatkan mesin besar. Jadi kalau lah kata yang memasak tu dia boleh buat kat dapur je, tapi yang melibatkan mesin besar dan mereka ni final year, maka mungkin bila MCO lifted dengan berdasarkan prosedur yang ada, pelajar tu perlu dibawa balik ke UPSI, disusun masanya untuk mereka menjalankan amali tersebut. Jadi kalaulah kita ada macam tu, dan better untuk saya cadangkan untuk communicate dengan pengurusan fakulti lah untuk memaklumkan. Sebab kalau perkara itu explicitly dalam CLO, kalau dia tak eksplisit di dalam CLO, maka kita ada ruang. Kita ada ruang untuk menyusun strategi untuk mencapai CLO tersebut. Okey. So mohon nanti Dr. Shakira share lah yang ni. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya dengan fakulti. Saya ucapkan terima kasih pada semua. InsyaAllah kita sama-sama menyusun strategi untuk menghadapi satu normal yang baru kepada kita. Dan semoga kita semua berjaya lah sebagaimana kita berazam untuk kita menang, insyaAllah dalam tugas kita juga insyaAllah kita menang insyaAllah.